Jadi itu nasihat-nasihat dan juga kata-kata daripada Al-Fadil Ustaz Abdul Rashid Idris. Dan insya-Allah tuan-tuan, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, penasihat Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim, merangkap Oxford University Islamic Visiting Scholar, untuk memberikan ucap tama yang bertajuk Prinsip Politik dan Negara yang Sejahtera. Tafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Saya sebut salam ni merangkumilah yang muslim dan non-muslim. Saya 2-3 hari ni orang bagi salam Maulid Rasul. Saya kata sama ada ya, you bagi salam kat saya tu pada Maulid Rasul, saya tak pasti. Salam satu Malaysia, dan kita akan ada nanti salam Isnin, salam Selasa, salam yang tak dapat salam dari kita. Pengusi yang dihormati Sahib Samahah Dr. John Dajaya, Mufti Kerajaan di Perlis, Penaung Pak Ya lah, senang ringkas. Yang dikasihi Al-Fadil Akhil Habib Ustaz Abdul Rashid selaku penasihat IQ, Al-Fadil Dr. Mazli Malik. Kalau siapa-siapa saya tertinggal minta maaf, dan YB yang berkhidmat, YB Zulaida dan sahabat-sahabat yang lain. Saya susah hati juga bila tengok Ustaz Rashid kata kalau pohon belum tentu dapat. Saya bimbang bila pohon tak dapat, nanti ada orang akan buat PC, dia tak akan merayu. Itu buah ya. Terpengaruh dengan surat khabar pergi tadi. Saya sebenarnya memohon pada pihak penganjur untuk berkecuali, sebab saya rasa malu kerana saya tidak ada ketah kerja, saya sibuk. Dan di hadapan saya juga tokoh-tokoh politik yang besar seperti Dr. Mazli yang memang pakar dalam politik. Dan saya rasa macam terlalu kerdil untuk dinamakan ini sebagai ucap utama, tapi saya rasa sembang-sembang lah. Apabila kita bercakap tentang politik, because sekarang banyak orang gunakan nama Islam dalam politik, dan kita tahu setiap orang kebelakangan ini, terutama Muslim dalam negara kita, apabila ada krisis, Islam akan digunakan dan mereka akan menyatakan mereka memperjuangkan Islam. Ini yang saya sebut, Islam is always being abused by people who claim we fight for the sake of Allah. Kan? Ini adalah masalah. Dan kita pun tak tahu siapa yang sebenarnya yang betul-betul memperjuangkan agama. Saya tertarik dengan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, kerana IQ ni kita ambil asalnya nama Al-Imam Ibn Qayyim. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah mengulas perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia menyebut bahawasanya la siyasata illa ma wafaqa syar'. Imam Syafi'i kata tidak ada siasat melainkan apa yang menepati syarak. Al-Imam Ibn Qayyim dalam Bada'i'ul Fawaid, apabila mengulas perkataan ini, menukilkan perkataan Al-Imam Ibn Aqil Al-Hambali dengan menyatakan bahawasanya, saya sebut sikit perkataannya, as-siyasatu ma kana fi'lan yaku ma'ahu an-nas aqraba ila as-salah wa ab'ada 'anil fasad
wa illam yad'ahu rasul wa nazala bihi wahyi. Kata dia, siasah itu ialah apa yang manusia lakukan. Politik di dalam agama itu tindakan manusia yang mendekati kepada salah, kemaslahatan manusia dan menjauhi daripada kerosakan, mafsadah. Sekalipun perkara itu tak pernah diajar ataupun diletakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun perkara itu tak pernah disebut di dalam wahyu. Dan katanya lagi, fa in aradta biqaulika illa ma wafaqa asy-syar' ay lam yukhalifu ma nataqa bihi syar'u fas-sahih wa in aradta ma nataqa bihi syar'u fa ghalat wa taghlid lis-sahabah. Jika kamu maksudkan dengan perkataan politik itu sesuatu yang tak boleh menyanggahi syarak, dalam sesuatu yang menepati syarak, jika kamu maksudkan bahawasanya kita jangan buat benda-benda yang bercanggah dengan apa yang Quran dan Sunnah kata, betul. Tapi jika kamu maksudkan kita hanya boleh buat apa yang disebut dalam Quran dan Sunnah, itu salah dan itu telah menyalahkan para sahabat. Ini mesti jelas dalam kerangka pemikiran tentang politik Islam. Kerana ramai orang apabila dia bercakap dalam politik Islam, dia menjadi literal dengan menganggap bahawasanya politik itu mesti kena ada macam mana dalam nas, macam itulah yang kita kena buat. Kerana sebahagian daripada nas itu mempunyai teks nas itu mempunyai konteks yang tersendiri. Apabila konteks itu berbeza, maka pelaksanaannya juga berbeza. Kerana politik seperti mana dengan perkara yang lain, muamalah yang lain, perkara yang boleh dipahami. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau menyuruh manusia hidup di atas muka bumi dengan menegakkan sesuatu yang memberikan kemaslahatan hidup mereka dan menjauhi apa yang berbahaya untuk hidup mereka. Bagaimana jalan untuk sampai kepada perkara itu? Ia terlalu luas. Ia tidak seperti salat, seperti mana yang kita sebut. Allah tak kata mesti subuh, politik mesti mesyuarat, mesti ahlinya 5 orang ataupun 7 orang. Terpulang bagaimana nak membentuk parlimen, bagaimana nak menguruskan negara, bagaimana nak memilih pemimpin. Kesemuanya ini ialah kaedah-kaedah umum saja yang diletakkan oleh Islam, yang mana kita terdedah untuk menilainya semula apabila kita mempunyai waqi' atau mempunyai realiti yang berbeza. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sekali lagi kita melihat, maka dalam sejarah perkembangan Islam, terutamanya apabila dunia Islam menghadapi cabaran yang hebat, khususnya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, apabila dunia Islam terbuka, masuk empire lebih luas, orang Islam terpaksa menghadapi lebih ramai berbagai-bagai kerana, Sayyidina Umar bin Khattab mengeluarkan ijtihad baru di dalam politik yang sebahagiannya tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Qayyim sekali lagi menyebut, sesungguhnya syariat Islam itu binaan dan asasnya atas segala hikmah dan kebaikan untuk manusia di dunia dan di akhirat. Syariat itu segalanya keadilan, kebaikan dan hikmah. Maka setiap perkara yang terkeluar dari keadilan kepada kezaliman, dari hikmah kepada yang berlawanan dengannya, dari kebaikan kepada kerosakan, dari hikmah kepada sia-sia, maka ia bukan syariat sekalipun diberikan takwilan agama untuknya. Ini kita kena jelas. Sekalipun dia berikan nas, dia baca nas. Saya dengar ada satu orang ceramah tentang haram mengundi dalam pilihan raya kerana Nabi tak mengundi. Dan kata inilah sunnah, inilah manhaj salafus salih. Itu bukan manhaj salaf. Bab pertama, dia tidak faham bagaimana keadaan yang dikatakan kerajaan dalam proses pemilihan negara demokrasi. Sebenarnya tak ada kerajaan yang ditumbangkan. Apabila parlimen dibubarkan, tak ada kerajaan, caretaker government. Dan ketika itu dia bukan kerajaan yang sebenar. Dan tidak ada, dia rasa macam tumbang kerana dia baca dalam hadis Nabi kata jangan tumbang, jangan perang, dan dia rasa pilihan raya itu perang. Dan kalau itu dia faham, maka suruhan jaya pilihan raya itu sendiri ialah suruhan jaya yang haram.
Dan orang yang pergi mengundi itu haram, dan TV yang menyuruh mengundi itu haram, dan calon di pihak kerajaan yang dia sokong itu juga, saya bukan kata belah mana, juga haram. Kerana dia haramkan semua. Sebab dia kata tak ada dalam nas. Ini bukan sembahyang subuh. Itu pun khilaf nak tak ada atas perut. Ini adalah soal politik yang asasnya maslahah. Ini Al-Imam Ibn Qayyim sebut. Tokoh-tokoh yang lebih faham tentang masalah ini. Sebab itu kita melihat Nabi SAW, saya selalu sebut bahawa kerangka negara Nabi tidak seperti yang mana kita ada pada hari ini. Nabi SAW negaranya tidak ada menteri. Dia lebih bentuk macam tribal system yang digunakan pada zaman itu, siapa datang dia lantik dan seumpamanya. Maka itu keperluan, itulah politik, kerana tak ada keperluan untuk masa itu. Bukan kita tak boleh kata itu zaman Nabi tidak canggih, sebab keperluan politiknya kadar itu. Apabila negara seperti Sayyidina Umar dah berkembang, tentera sudah mendapat gaji, ini selalu contoh yang selalu saya sebut, tentera sudah mendapat gaji, maka Umar tidak memberikan harta rampasan perang. Harta rampasan perang, surah Al-Anfal wujud di dalam Quran. Tetapi apabila dalam isu tanah di Iraq, jika setiap tentera yang menawan negeri mengambil tanah sebagai harta rampasan perang, maka orang yang datang kemudian akan rasa cemburu kepada tentera. Hari itu tanah ni, tanah datuk kita lah. Bila tentera Islam dah perang, dah dapat kat dia. Walaupun anak dia masuk Islam, anak dia mungkin tak happy, tak suka dengan mengenangkan tanah mereka yang hilang. Sayyidina Umar mengenangkan kerana Allah menyebut walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunlah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam iman. Bagaimana mereka akan doakan jika tanah mereka diambil? Dari segi perasaan takwilan Umar, maka Umar tidak beri perkara yang dinaskan oleh Quran tentang harta rampasan perang. Seperti mana saya selalu sebut, bahawa zaman ini juga mungkin kita tidak beri. Kalau tentera boleh perang dan dia boleh rampas negara orang lain, dia bawa balik semua khazanah-khazanah negara menjadi hak milik individu tentera, seperti mana yang dilakukan pada zaman Nabi, maka kita akan dapati kekacauan di dalam negara. Kalau dia boleh bawa balik M16 13 pucuk bagi pada adik-beradik dia, dan kereta kebal 2 biji parking depan rumah dia, dan itu kita nanti susah kerana termasuk dalam harta rampasan perang. Please, kalau siapa yang nak kata saya mengikut sunnah, you kena faham teks and konteks dalam hal yang seperti ini. Maka Nabi SAW, pengurusi kena ingatkan saya, pasal dia lama tak berucap, dia jadi tak betul sikit dari segi masa. Nanti lari. Okey. Sebab itu Nabi SAW menyatakan la tuqta'ul aidi fil ghazw. Jangan dipotong tangan pencuri di dalam peperangan. Dan riwayat yang lain fi safar, di dalam pemusafiran. Sebabnya bukan kerana nas tidak wujud, nas itu ada. Tetapi memotong tangan pencuri ketika berperang boleh menyebabkan, seperti mana kata Al-Imam Al-Auza'i, pencuri itu akan lari dan kemudian mungkin dia akan menyertai pihak musuh. Ini juga isu yang saya sebut di Kelantan dahulu tu tentang masalah isu hudud. Saya katakan bahawasanya bukan hudud tidak sesuai, hudud itu sesuai, tetapi kita memerlukan suasana yang membolehkan apabila dia dilaksanakan, orang Islam tak lari daripada Islam. Bahkan orang Islam akan backup Islam. Dan saya sebut, mungkin ada sahabat-sahabat daripada PAS, saya juga mohon kemaafan, dan saya rasa macam PAS bertanding 60 kerusi, dan kalau dia menang semua pun dia tidak boleh buat, apatah lagi jika kalah separuh. Jadi kalau dia tidak sebut pun tidak mengapa, kerana itu berada di luar daripada kerangka kemampuannya. Saya selalu sebut contoh yang paling mudah dalam hal ini ialah kerajaan Najasyi. Najasyi ialah kerajaan Habsyah yang mana orang Islam berhijrah ke dalam. Dia seorang pemerintah yang adil. Nabi kata idhabu ilal Habsyah
fa inna biha malikun la yuzlamu 'indahu ahad. Pergi ke Habasyah kerana di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi, tidak ada seseorang pun yang dizalimi di sisinya. Najasyi ialah seorang Kristian. Apabila orang Islam Ja'far bin Abi Talib pergi ke sana, berlindung dalam kerajaan Najasyi, Mekah menghantar perwakilan Amr bin As meminta supaya mengambil tindakan tangkap mereka dan dikembalikan kepada Mekah Quraisy. Najasyi bertanya mereka tentang agama yang dibawa, dan seperti mana yang kita tahu berlaku dialog di hadapan Najasyi antara orang Islam dan wakil Mekah. Dan akhirnya Najasyi menangis apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Maryam, Isa dan seumpamanya. Dia masuk Islam secara diam. Dia menjadi Maharaja Habsyah, masuk Islam secara diam. Negaranya ialah negara yang sepenuhnya Kristian. Bukan Kristian dalam arti kata negara barat sekarang, tapi Kristian dalam arti kata semua upacaranya Kristian. Najasyi lah pemerintahnya. Walaupun sebahagian riwayat tidak berkukuh, tapi Najasyi macam ada surat menyurat antara dia dengan Nabi. Dia pernah bertanya, adakah perlu untuk dia berhijrah? Nabi tidak memerintahkan dia untuk berhijrah. Dia kekal bagi sebuah kerajaan memerintah kerajaan Kristian. Sebab dengan kedudukan Najasyi itu, rakyatnya lebih baik dibandingkan jika orang lain. Walaupun negaranya Kristian. Nabi tidak pernah kata Najasyi, kau telah menjadi kafir kerana kau telah memakai sistem yang tidak Islam. Dan itu kadar yang ada. Saya bukan kata menolak sistem Islam, tapi itu kadar kemampuan dalam konteks itu. Bahkan apabila Najasyi meninggal, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata, matal yawm ar-rajulu salih akhukum ashama faqumu wa sallu. Mati pada hari ini seorang lelaki saleh, ashama, bangun dan salat. Najasyi itu satu-satunya salat ghaib yang diriwayatkan di dalam hadis yang Nabi tunaikan. Kerana dia mati dalam negara Kristian, bahkan dia diuruskan juga secara Kristian. Ini dulu Dr. Jonda mungkin tahu dalam Perlis kita kadang-kadang yang mana dah mati kawasan Siam, kita tak payah. Kita contoh kita Najasyi. Tak mampu, tak apa. Agama begitu luas dalam hal ini. Daripada nak membincangkan perkara-perkara ni, agama membincangkan soal asas kepada kehidupan manusia. Bila kita bincang soal salat, kita bincang bagaimana ketepatannya dengan pelaksanaan Nabi SAW. Tapi bila kita bincang soal politik, kita bincang bagaimana ia menepati apa yang dikatakan maslahah untuk kehidupan manusia, kepentingan manusia, yang membolehkan manusia hidup secara aman, adil. Mereka diberikan hak yang mana mereka itu berhak. Itulah politik Islam. Ia bukan politik slogan untuk memastikan mesti meletakkan nama. Saya mesti letakkan ini namanya negara Islam. Yang penting ia meletakkan dasar-dasar. Saya sebab tu lebih condong kepada pandangan bahawasanya yang penting dalam pemilihan kenegaraan ialah individu itu mesti Muslim yang baik. Bila dia Muslim yang baik, dia akan buat, dia tahu batasan-batasan agamanya apabila dia menguruskan negara. Tapi kalau slogannya baik tapi dia tidak baik, kebanyakannya dia akan exploit agama untuk kepentingannya. Inilah yang akan berlaku. Kita akan tengok bila kita nak simple dalam pentadbiran yang kecil, kita nak bina rumah tangga. Kita tak perlu, oh ini mesti rumah tangga hebat, tengok kad dia, semua ada. Okay. Bagaikan apa nama? Adam dan Hawa lagi tu. Yusuf dan Zulaikha, entah berapa Israeliat semua masuk dalam tu. Tapi yang pentingnya ialah, oh kita mesti hebat dengan bunga-bunga. Ini semua decoration ini tidak memberikan apa makna. Yang penting ialah kira siapa calon itu. Calon itu yang penting. Dia kata, saya akan membina sebuah rumah, yang rumah tu awal-awal bila nak masuk rumah, inilah rumah Islam. Kita mau dia seorang individu yang bagus. Memastikan pemilihan yang bagus untuk pemimpin masa depan yang jelas pegangan agama. Faham dia, jelas ni bukan maksud
dia pergi semayang kuat saja. Tapi artinya jelas apa yang dikatakan Islam dan politik Islam, ketulusan dirinya itu. Itulah yang penting dalam kerangka ini. Apabila kita bercakap dalam konteks negara Islam ataupun negara yang dipimpin oleh orang Islam. Hadirin yang hadirat yang dirahmati, dan seperti mana biasa saya juga menyebut tentang bagaimana Nabi SAW seperti mana kita tahu telah menetapkan harga barang pada, tak enggan menetapkan harga barang pada zaman baginda. Apabila orang tanya, orang mengadu bahawasanya Anas bin Malik meriwayatkan apabila dia beritahu kepada Nabi harga barang di Madinah naik, dan meminta supaya Nabi SAW menetapkan harga barang supaya ada harga shillingnya, supaya seperti mana yang biasa kita buat tentang price control policy, supaya ada kawalan harga barang. Tapi Nabi SAW enggan, dan Nabi menyebut bahawasanya innallaha huwal musa'ir wal qabid wal basit wal razzaq inni arju an aqallah wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin wala malin. Nabi kata Allah Maha memberi rezeki, Dia Maha meluaskan. Aku tak nak nanti di akhirat kelak Dia Maha pemberi, Dia yang Maha menetapkan, musa'ir, Dia yang menetapkan harga barang. Aku tak nak pada hari akhirat kelak aku jumpa dengan mana-mana orang peniaga ni, aku ada zalim kepada harta ataupun darahnya. Nanti peniaga akan kata sebenarnya harga dia macam ni oleh kerana Rasulullah tetapkan, maka saya rugi. Nabi itu tak nak. Tapi selepas daripada itu, termasuk Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, para fuqaha membincangkan boleh tak pemerintah menetapkan harga barang, sedangkan ada nas Nabi. Mereka kata pemerintah boleh menetapkan harga barang jika sekiranya peniaganya sudah tak macam peniaga zaman Nabi. Ya, pada zaman Nabi peniaganya jujur, mereka orang saleh. Kalau macam naik harga barang kerana itu harga sebenar, actual price. Tetapi apabila zaman berubah, peniaga ini open market ni nanti kita bincangkan dia. Pasaran terbuka ni bagus sebenarnya. Pasaran terbuka ada, mungkin Wan Saiful akan boleh ulas dengan lebih baik. Tapi yang pentingnya ialah apabila peniaga yang kemudian itu mengambil kesempatan. Dulu Nabi takut peniaga menjadi mangsa, tapi zaman kemudian jika harga barang tak ditetapkan, pembeli menjadi mangsa, maka kerajaan boleh menetapkan harga barang. Tak bolehlah kita ambil hadis ni dan kemudian kita kata sesiapa yang menetapkan harga barang menjadi pemerintah telah melakukan bid'ah dalalah. Bid'ah. Sama juga saya sebut hadis-hadis yang punya konteksnya, seperti hadis pegang tangan pemerintah, hadis-hadis lain, cara menasihati pemerintah dan seumpamanya, ada teks dan konteksnya yang tersendiri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, demikian juga soal bagaimana Nabi tidak pernah menetapkan pemimpin ialah seorang yang kuat salat. Nabi tak kata. Tapi Nabi menetapkan pemimpin ialah pemimpin yang mampu menguruskan urusan itu. Ini selalu kita tegaskan. Bagaimana apabila Abu Dzar meminta jawatan, Nabi SAW kata, ya Abu Dzar, innaka dha'if fa innaha amanah. Wahai Abu Dzar, engkau dha'if dan jawatan ini amanah. Wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi ma'alai. Wahai Abu Dzar, jawatan ini ada amanah, engkau adalah dha'if dan dia adalah penyesalan dan kerugian pada hari akhirat kelak, melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan haknya. Abu Dzar satu orang yang saleh, yang terkenal dengan kewarakannya. Dia adalah pengkritik kerajaan Sayyidina Uthman, sehingga mencetuskan kontroversi besar pada zaman Sayyidina Uthman dengan kritikan Abu Dzar. Dan sehingga sebahagian orang yang salah faham menyatakan Abu Dzar ialah pengasas sosialis dalam dunia ini. Sebenarnya tidak, tapi Abu Dzar adalah orang yang zuhud. Dia meminta jawatan kerana dia ingin memberikan sumbangan. Nabi tidak beri padanya walaupun dia seorang saleh, sebab bukan dia lemah salat, bukan dia lemah bab baca hadis, tetapi dia lemah kerana dia bukan seorang ahli politik. Maka Nabi SAW dalam masa yang sama melantik Khalid Al-Walid dalam banyak pentadbir, mengetahui banyak urusan ketenteraan. Walaupun Khalid ada rekod, Nabi kata jangan bunuh tawanan perang, dia pernah bunuh. Allahumma ini bari'un mimma fa'ala Khalid. Aku berlepas
berlepas diri daripada apa yang Khalid lakukan, tapi Khalid masih lagi dilantik disebabkan kepakaran yang ada pada Khalid dalam medan peperangan tidak ada pada orang lain. Ini yang disebut inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Yang terbaik untuk orang kau ambil bertugas itu orang yang ada kekuatan dan ada amanah. Jika dia ada amanah tapi tak kuat dalam medan perang, mungkin orang akan musnahkan dia. Demikian jika dia ada kekuatan tapi dia tidak ada amanah, jika dia jaga duit, dia akan musnahkan wang negara. Maka dengan itu, para ulama dan sarjana Islam dalam membahaskan hal ini, mereka menyatakan kita hendaklah lihat kepada posisi apa yang hendak dilantik seseorang pemerintah. Tengok, kita nak lantik jawatan dia, jawatan apa? Dia nak jadi menteri apa? Kalau kita nak beri kat dia parlimen dia, kita boleh tahu tahap dia banyak ni saja, okey. Setakat macam dia ni okey, tapi nak jadi menteri kita nak tengok macam mana, kan? Dan Nabi SAW kadang-kadang pernah sebut dalam hadis, innallaha yu'ayyidul din birrajulil fajir. Ibn Taimiyah kutna, Allah kadang-kala menguatkan agama dengan lelaki yang jahat. Ya, boleh berlaku. Dia tu tak berapa baik, tapi ada perangai dia menyebabkan agama kuat sikit. Kemungkinan ada orang dalam sejarah ada. Kita bukan nak suruh lantik orang jahat, tapi kadang-kadang ada orang jahat tapi teguh, berani jadi ketua tentera. Kita lantik dia. Dia bukan jahat, dia jahat secara perbandingan lah. Nak banding orang lain dia kurang baik sikit, tapi dia berani di medan ketenteraan. Ada seorang sangat baik dan bacul tapi sangat soleh. Soleh lah berarti kata kita lah kan. Kita pergi medan perang dia mati. Dia orang nak bunuh dia. InsyaAllah, jangan ya akhi, insyaAllah. Wasak negara kita. Ini adalah perkara yang dilihat dalam kerangka apabila kita memperkatakan tentang siasat syariah, politik Islam, hal-hal ini semua dilihat daripada dimensi yang lebih luas daripada apa yang kita jangka. Dr. Mazli Malik mungkin lebih pakar dalam hal ini, tapi saya ingin menyentuh tentang teks-teks lama yang berhubung dengan politik ini. Saya teringat kepada saya ada satu kawan daripada Hong Kong. Saya memang macam-macam lah, tapi sekali saya memang pasal Hong Kong, filem Hong Kong dan semuanya, cerita lama lah. Dia cerita, saya cerita pasal Bruce Lee. Saya kata Bruce Lee ni dia ni agak kauman, dia Cina, dia selalu tunjukkan Cina lawan Jepun, orang Cina kan. Dia kata Bruce Lee ni, dia kata lah, dah Hong Kong ni, dalam filem je, di luar filem dia kahwin dengan orang putih. Ya, dalam filem je. Dan ramai orang, dia kata yang kita tengok nampak macam semangat Cina dalam filem, di luar filem mereka kahwin dengan orang barat. Politik pun macam tu juga. Di atas pentas politik ini kita nampak macam-macam, tapi kita tak tahu apakah sebenarnya yang ada di sebalik niat mereka. Kita selalu baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata, akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan. Apa yang aku takut kepada umatku ialah munafik yang lidahnya sangat hebat, cakapnya hebat. Dan politik kita tak boleh faham. Saya baca naik kapal terbang malam tadi, baca surat khabar. Ada satu cerita di negeri entah berantah, saya tak berapa pasti negara, tapi memperkatakan tentang mesti, minta maaf saya ketah kerja tak ada jadi gini ya. Tak apa, cukup masa untuk beritahu. Dia baca tentang perlunya kepimpinan ulama bagi parti tertentu, yang beliau sangat kecewa kerana ulama sudah tidak memimpin. Saya baca. Saya heran sebab tokoh ini luar negara punya cerita ni. Tokoh ini dia sendiri bukan ulama, dan dia pernah menduduki kepimpinan yang tertinggi partinya ketika dia juga bukan ulama. Masa hari dia duduk, dia tak bagi tahu pun bahawasanya perlunya kepimpinan ulama.
Bila dia turun, dia kata sekarang sudah ulama tak memimpin. Tak tahu kalau dia rasa dia ulama. Jadi saya rasa politik ini adalah bahaya. Saya tidak sokong Mustafa Kamal Atatürk, tetapi inilah ruang yang digunakan oleh Mustafa Kamal Atatürk yang mendapat sokongan agak besar pada zaman itu dalam kempen menjatuhkan Khalifah Turki. Apabila agama telah disalahgunakan, nas-nas agama disalahgunakan untuk membela khalifah, untuk membela macam-macam lagi khalifah dengan segala kehebatannya, segala rasuahnya dan seumpamanya, ulama-ulama bangkit untuk menyatakan menyatakan khalifah mesti dipertahankan dan seumpamanya. Maka Kamal Atatürk melontarkan idea tentang perlunya pemilihan umum bagi jawatan khalifah, walaupun dia mempunyai agenda yang lain, tetapi akhirnya dia mendapat sokongan. Saya bimbang nanti generasi yang akan datang menyatakan Islam adalah penghalang kepada ketelusan pembinaan negara. Kerana nas agama selalu digunakan. Saya sebut kepada satu rakan daripada buah parti politik yang Islam, datang bincang saya 3-4 hari lepas. Saya kata, kalau boleh, jangan bangkitkan isu akidah dengan parti. Seseorang boleh masuk parti apapun. Tak ada you masuk parti ini, you jadi tak apa Islam. You masuk ini, you jadi tak ada. Tengok siapa you dan apa tindakan yang awak ambil. Akhlak awak bagaimana? Apa tujuan dan islah awak? Dan inilah mudah-mudahan akan menjadi panduan kepada pembinaan masa depan negara yang kita yang kita cintai ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pohon banyak-banyak kemaafan di atas perbentangan ini. Musyidah bagi masa dah tamat pada saya. Alhamdulillah. Dan ini adalah kerana tak ada kita kerja, dan saya rasa ini lontaran awal untuk membolehkan kita berbincang. Kemudian, terima kasih banyak kerana sudi mendengar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.